Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita bersempena dengan hari kedua dalam tahun 2024. Dan cerita kali ini buatkan Abang rasa seram dari segi yang lain dan membuatkan Abang terfikir. Hati manusia memang susah nak diramal. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu cerita kisah pengalaman yang cukup luar biasa. Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kejadian ini adalah antara kejadian yang paling teruk yang pernah mereka sekeluarga alami mengikut apa yang diceritakan oleh Lia. Katanya ini adalah titik permulaan mereka semua percaya tentang kewujudan sesuatu yang dinamakan sihir. Sebenarnya mereka sekeluarga memang orang yang menjalankan hidup dalam keadaan yang patuh tentang ajaran agama Islam. Tapi selama ini mereka hanya mendengarkan cerita tentang pengamalan sihir di kalangan kawan-kawan dan juga saudara mara. Tapi Lisa kata tak sangka pada tahun 2000 mereka sekeluarga diuji dengan sesuatu yang dinamakan sihir. Boleh dikatakan sebagai sihir pemisah kerana sihir ini ditujukan bukan kepada dia dan adik-beradiknya tapi kepada mak dan ayahnya. Dan Lisa menyaksikan apa yang suami isteri ini alami, bagaimana mereka menempuhi ujian yang cukup berat. Kisahnya bermula pada satu hari sewaktu tu Lisa baru balik daripada sekolah dan dia duduk dekat dalam bilik untuk meregang-regangkan urat. Maklumlah, dia kata pada waktu tu sekolah bukan macam sekolah sekarang. Waktu tu sekolah memang banyak subjek yang perlu dipelajari dalam satu-satu masa. Ditambah pula pada tahun 2000 Lisa sedang buat persediaan untuk menduduki peperiksaan PMR. Jadi selain daripada sekolah di waktu jam yang biasa, Lisa perlu menghadiri sekolah tambahan yang memerlukan dia untuk balik lewat setiap kali hari persekolahan. Tapi mujur dia kata kedudukan sekolah dengan rumahnya tidaklah begitu jauh. Hanya memerlukan basikal untuk dia sampai ke sekolah dan itu adalah salah satu cara dia untuk pulang ke rumah. Pada waktu tu Lisa sedang rehat-rehat dekat dalam bilik. Tiba-tiba dia dengar ada satu pergaduhan yang cukup besar dekat depan rumah dia. Mula-mula dia ingatkan pergaduhan tu datangnya daripada daripada kawan-kawan ataupun jiran tetangga yang mungkin ada masalah tentang peribadi atau masalah tentang bersama jiran-jiran. Jadi dia tak hiraukan apa yang berlaku pergaduhan di depan rumah. Tapi pergaduhan tu mula menarik perhatian dia bila tiba-tiba pintu biliknya diketuk dan bila dia buka, yang mengetuk pintu biliknya adalah ibunya. Jadi Lisa tanya, "Kenapa bu? Ada apa yang boleh Lisa tolong?" Dengan muka dan wajahnya yang cukup kusut masai, ibunya memberitahu Lisa bahawa ayahnya sedang bergaduh dengan seseorang yang tidak dikenali di hadapan rumah. Waktu tu sebagai anak sulung, Lisa rasa betul-betul dalam keadaan yang takut dan dia mengajak ibunya untuk melihat apa yang berlaku. Mereka berdua beranak turun daripada tangga menuju ke ruang tamu dan ke pintu hadapan kerana pergaduhan tu berlaku di kawasan luar rumah. Melalui tingkap di ruang tamu, Lisa dapat lihat ayahnya dimaki, dihamun, diherdik oleh seseorang yang dia tidak kenali. Cuma ada beberapa perkataan yang disebutkan oleh ayahnya, iaitu "aku tak tahu, aku tak ada kaitan dan aku tak ambil duit tu."
Bila ayah dia cakap macam tu, barulah Lisa tahu pergaduhan ni adalah berkaitan dengan duit. Memang betul kalau berkaitan dengan duit, saudara mara pun boleh jadi musuh. Ini kan pula kalau kawan. Jadi Lisa pasang telinga nak tahu sebenarnya apa sebenarnya punca kenapa pergaduhan tu berlaku. Tapi semakin lama Lisa dengar semakin sakit hati kerana macam-macam tomahan diberikan kepada ayahnya oleh pak cik yang tak dikenali. Lisa hampir-hampir nak keluar daripada rumah untuk mempertahankan ayahnya, tapi dihalang oleh ibunya kerana ibunya kata kalau Lisa keluar mungkin keadaan menjadi lebih teruk ataupun akan berlaku sesuatu yang di luar jangkaan. Jadi Lisa bertahan duduk di dalam rumah memandang kejadian pergaduhan di depan rumah di antara bapaknya dan lelaki yang tak dikenali. Tiba-tiba keluar satu perkataan daripada mulut lelaki itu dan perkataan itu cukup membuatkan Lisa rasa tersentak, begitu juga dengan ibunya. Dan perkataan yang dimaksudkan ialah, "Aku akan hancurkan keluarga kau dengan santau kau hati-hati." Itu sahaja perkataannya dan lelaki itu terus menaiki kereta pergi daripada situ, meninggalkan ayah Lisa yang terpinga-pinga. Selepas beberapa minit, ayah Lisa masuk ke dalam rumah dan ibunya mula bertanya apakah sebenarnya punca kenapa lelaki itu datang dan marah-marah. Mengikut kata ayah Lisa, lelaki itu mengatakan ayah Lisa telah mengambil sejumlah wang yang diberikan kepada syarikat. Tapi sebenarnya ayahnya hanya seorang pegawai yang menguruskan keuangan, tidak ada kena-mengena dengan masalah syarikat. Jadi ayah dia cuba menerangkan duit itu telah diambil oleh pengarah ataupun ketua tuan punya syarikat tu. Tapi lelaki itu tidak percaya. Disebabkan itu, lelaki itu lebih mempercayai cakap-cakap orang yang mengatakan si ayah telah menyelewengkan duit yang telah dilaburkan. Tapi kalau Lisa kata, kalau betul lah lelaki itu nak buat tuduhan seperti ini, lebih baik dia laporkan ini kepada polis. Kerana Lisa yakin ayah dia langsung tidak terlibat dengan kejadian salah laku mengambil wang dari syarikat. Dan ayah dia pun sendiri memberi pengakuan yang mengatakan dia tidak ada kaitan dengan kehilangan duit syarikat. Dan pada malam tu suasana menjadi sangat suram. Tak tahulah Lisa kata selalunya rumah dia memang meriah. Dia dan adik-beradiknya akan tidur lewat kerana mereka menyiapkan kerja sekolah dan selepas itu mereka sekeluarga selalunya akan menghabiskan masa di dapur. Si ibu akan membancuh air dan mereka akan minum sama-sama dengan si ayah. Kalau ada masanya mereka akan memasak dengan masakan yang simple, yang senang untuk dimakan sebelum mereka masuk tidur. Selalunya ayah dan ibunya akan membuat roti bakar. Tapi pada waktu tu semuanya menjadi seperti sesuatu yang tidak begitu baik. Keadaan dalam rumah begitu suram dengan ibu dan ayahnya masuk tidur lebih awal. Adik-beradik semua boleh kata tidak ada mood lah untuk berborak-borak ataupun untuk minum malam pada waktu tu. Suasana tu membuatkan Lisa sedih dan terfikir, adakah ini titik permulaan keluarganya akan menghadapi sesuatu masalah yang cukup besar. Esok paginya Lisa pergi ke sekolah macam biasa. Balik daripada sekolah, ayahnya masih lagi belum balik daripada pejabat dan masih lagi ada di pejabat seperti biasa. Sewaktu sampai di rumah dengan muka yang pucat lesi, ibu Lisa membuka pintu dan membiarkan Lisa masuk dan Lisa pun pergi ke biliknya. Sewaktu Lisa mengemas-ngemaskan barang-barangnya daripada bagnya dan mengganti pakaian, tiba-tiba ibunya masuk ke dalam bilik dan bercakap ingin menceritakan sesuatu kepada Lisa. Waktu tu Lisa rasa macam tak sedap hati sebab Lisa tahu ibunya bukan seperti itu. Ibunya seorang yang ceria. Kalau tiba-tiba muka ibunya berubah, pasti akan telah berlaku sesuatu yang menakutkan. Ibunya memberitahu pada hari ini, sewaktu tengah hari, sewaktu ibunya seorang-seorang di rumah, ibunya terserempak dengan ayah. Muka Lisa berkerut pada waktu tu.
Lisa kata mustahil ayah ada dekat rumah. Kenapa tiba-tiba ayah ada balik dekat rumah secara tiba-tiba? Si ibu beritahu sebenarnya ibu dia tahu itu bukan ayahnya, kerana lelaki yang ada dekat dalam rumah pada waktu tu memegang satu joran. Sedangkan si ayah tak pernah mempunyai joran dan dia bukanlah seorang kaki pancing. Lelaki yang menyerupai ayah Lisa merayau-rayau dalam rumah menyebabkan si ibu rasa takut dan duduk dalam bilik dengan menguncikan bilik. Dalam beberapa ketika lelaki itu akan mengetuk pintu bilik seolah-olah nak masuk ke dalam bilik. Tetapi ibu Lisa duduk diam seolah-olah macam tak ada orang dekat rumah. Dalam beberapa ketika selepas tidak ada lagi bunyi seperti orang yang mundar-mandir dalam rumah, si ibu pun buka pintu untuk pastikan lelaki itu dah pergi. Tapi yang lebih menakutkan, lelaki itu masih ada dekat dalam rumah, tapi rupa bentuknya bukan lagi seperti ayah Lisa. Ia menyerupai sesuatu yang daripada alam sebelah. Jadi fahamlah ibu Lisa, itu yang hadir dalam rumahnya pada waktu itu bukanlah manusia, tetapi sesuatu yang telah dihantar seperti yang dijanjikan oleh lelaki pada sehari yang lepas. Waktu tu, ibu Lisa ambil keputusan untuk terus berada di dalam bilik sehingga bunyi loceng rumah dinyalakan menandakan Lisa sudah pulang daripada sekolah bersama adik-adiknya, dan segeralah si ibu keluar daripada bilik dan membuka pintu dan diceritakan sepenuhnya apa yang si ibu alami kepada Lisa. Lisa pada waktu tu rasa seperti antara nak percaya atau tidak, tapi apa yang dikatakan oleh ibunya, tak pernah ibunya berbohong sebelum ni, dan dia yakin apa yang ibu dia ceritakan adalah benda yang benar. Lisa minta ibunya bertenang dan mereka berpakat untuk menceritakan kepada ayahnya sewaktu ayahnya pulang daripada pejabat pada waktu maghrib nanti. Dan pada waktu maghrib pada hari yang sama selepas ayahnya pulang daripada pejabat, selepas mereka semua sembahyang isyak dan makan malam, si ibu menceritakan apa yang dia alami kepada ayah. Tapi sesuatu yang pelik telah berlaku. Si ayah seolah-olah tidak dengar. Dia hanya memandang ibu dengan senyuman tanpa memberi sebarang reaksi. Puaslah ibu menceritakan daripada mula sampai habis yang rumah mereka telah dimasuki oleh sesuatu yang dihantar sebagai satu bentuk santau ataupun sihir. Tapi si ayah tetap juga bertindak seolah-olah tidak pernah ada apa-apa yang berlaku. Selepas habis si ibu bercerita, si ayah memberikan satu ayat yang sangat mengejutkan. Itu aja yang awak nak cerita pada saya. Sedangkan saya dekat pejabat tu banyak kerja yang saya perlu lakukan. Itu saja yang awak ceritakan. Kenapa awak tak boleh nak handlekan benda ni dekat rumah seorang-seorang? Awak duduk, awak tak kerja. Awak dengan anak-anak, saya ni banyak masalah. Kalau setakat benda tu yang ada mundar-mandir dekat dalam rumah tu, awak baca je lah ayat apa-apa pun. Tak perlulah nak ceritakan pada saya. Terus si ayah naik marah dan masuk ke dalam bilik. Waktu tu si ibu rasa pelik dan terpinga-pinga kenapa si ayah berperangai pelik seperti itu. Tapi perkara yang berlaku pada selepas waktu maghrib malam tu telah menjadi satu benda yang membuatkan Lisa terfikir, adakah si ayah juga telah terkena perbuatan sihir. Dan keesokan harinya Lisa pergi ke sekolah macam biasa, dan begitu juga dengan ayahnya, begitu juga dengan adik-beradiknya. Dan pada petang itu, Lisa seperti biasa balik ke rumah dan dia melihat ibunya dalam keadaan masih seperti ketakutan, masih seperti telah diganggu oleh sesuatu. Dan setempas kilat, Lisa bertanyakan, "Ibu, ada ibu alami apa-apa yang pelik pada hari ini?" Ibu memberi anggukan, tapi ibu tak berani nak cerita katanya. "Kita tunggu ayah balik." Tapi Lisa kata kalau cerita dengan ayah, ayah seolah-olah tak nak dengar. Ayah nanti marah ibu, nanti takut ayah pukul pula ibu. "Jangan risau," Lisa, ibu dia berkata, sebab mereka dah berkahwin selama 19 tahun. Jadi dia dah kenal siapa suami dia. Pada malam tu, selepas sembahyang isyak dan berkumpul beramai-ramai di depan kawasan ruang TV,
Ibu Lisa menceritakan kejadian yang dialami untuk kali yang kedua. Tapi kali ini mengikut kata ibunya, lebih kurang pukul 3 petang sewaktu ibunya sedang berehat-rehat selepas habis masak tengah hari, masak makanan siang. Tiba-tiba dia dengar ada orang seperti mundar-mandir di ruang tamu. Dan dia jengah ke arah ruang tamu daripada bahagian dapur. Tidak ada seorang pun di ruang tamu. Tiba-tiba dia dengar suara suaminya memanggilnya. Dan dia memang ingatkan si suami sudah pun pulang ke rumah. Dan dia cepat-cepat ke depan untuk memastikan membuka pintu untuk membenarkan suami dia masuk. Tapi selepas si ibu sampai ke ruang tamu, tidak ada sesiapa pun dekat ruang tamu. Mana datangnya suara tu? Terus si ibu teringat dengan lelaki yang mundar-mandir pada hari sebelumnya. Adakah dia sekali lagi datang untuk mengacau keluarga ni? Cepat-cepat si ibu masuk ke dalam bilik, mengunci bilik. Dan sewaktu si ibu ada dekat dalam bilik, si ibu boleh dengar suara si ayah mundar-mandir di ruang tamu sambil bercakap-cakap sendirian. Dan memang betul itu adalah suara si ayah, bukanlah suara orang lain. Tahulah ibu bahawa gangguan dah sedih semakin teruk. Seperti biasa, selepas diceritakan apa yang dialami kepada ayah, ayah seperti seolah-olah tidak ada perasaan. Dipandangnya ibu dengan pandangan yang cukup marah. Dan pada malam itu sekali lagi, ibu dimarahi oleh ayah kerana menyebukkan kepalanya dengan perkara-perkara yang langsung tak penting. Dan lebih menyedihkan lagi, pada malam itu ibunya telah dipukul oleh ayahnya. Walaupun pukulan tu tak begitu kuat mengikut kata Lisa, tapi ia cukup menyebabkan si ibu rasa sedih. Si ibu rasa sedih, begitu juga dengan anak-anak lah yang menyaksikan apa yang berlaku pada malam tu. Pada malamnya, ibunya telah bermimpi dengan satu mimpi yang cukup menakutkan. Dalam mimpi itu seolah-olah ibunya ada di dalam rumah yang sama di kawasan ruang tamu. Dan di dalam ruang tamu yang sama berdiri seorang perempuan bertudung dan berbaju putih. Pada waktu tu, si ibu duduk di atas satu kerusi malas dengan kakinya disilangkan. Dan memandang ke arah perempuan tu dengan pandangan yang, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ada dekat dalam rumah aku? Tapi benda itu tidaklah disebutkan secara lisan di mulut. Dalam mimpi itu, perempuan berbaju putih, bertudung putih datang mendekati si ibu dan tiba-tiba dia meletakkan sesuatu di perut ibu. Ibu cuba melawan dengan sekuat hati untuk mengelakkan daripada tangan perempuan tu menyentuh perut ibu. Tapi akhirnya perempuan tu berjaya menyentuh perut ibu dan ibu rasa begitu sakit dengan sentuhan tu. Bila terjaga daripada tidur, ibu rasakan seluruh badan dia betul-betul rasa sakit, seperti seolah-olah dia tidak bermimpi, tapi betul-betul mengalami kejadian melawan makhluk alam sebelah yang datang dengan penuh kudratnya. Dan untuk mimpi kali ini, si ibu tidak menceritakan kepada si ayah kerana takut ayah naik marah. Si ibu hanya menceritakan kisah ini kepada Lisa. Dan Lisa mencadangkan supaya si ibu cepat pergi cari orang untuk berubat kerana mimpi seperti ini bukan satu mimpi yang baik. Dan si ibu bersetuju, tapi si ibu kata perlulah meminta izin daripada ayah. Jadi untuk mendapatkan keizinan, si ibu berharap dan berdoa supaya ayah cepat sedar, cepat mengambil tindakan supaya perkara ini tidak teruk berlaku. Dan keesokan harinya mereka sekeluarga dikejutkan dengan satu peristiwa yang sangat pelik. Kerana sewaktu mereka semua nak keluar daripada rumah, ayah nak pergi kerja, Lisa nak pergi ke sekolah, tiba-tiba ada seekor ayam datang ke hadapan rumah mereka dan bertelur di kawasan depan rumah. Mulanya mereka ingatkan ayam tu bertindak gila agaknya, bertelur depan rumah orang. Selalunya ayam akan bertelur dalam reban. Tapi selepas bertelur ayam tu terbang entah ke mana dan mereka sekeluarga pergi ke arah telur yang ditinggalkan. Dan tak semena-mena telur tu terpecah sendiri dan mengeluarkan darah. Sewaktu tu baru si ayah sedar,
kenapa kejadian pelik ni berlaku. Dan si ayah memandang ke arah ibu, seolah-olah si ayah baru sahaja sedar daripada tidur. Dan si ayah juga berjanji kepada ibu untuk membawa ibu pergi berubat. Disebabkan pagi itu terlalu suntuk, si ayah, Lisa dan adik-beradik dia yang lain pergi ke destinasi masing-masing, ke sekolah dan ke pejabat. Petang itu, si ayah tak buat overtime seperti biasa. Pukul 5 petang sudah pun sampai dekat rumah. Bila ada dekat rumah, si ibu memberitahu ada satu lagi peristiwa pelik selepas mereka sekeluarga pergi ke pejabat dan sekolah. Peristiwa pelik itu ialah ada seekor ayam yang mulutnya seperti ada kain. Sepertinya ayam tu telah makan satu kain dan kain tu tersekat di kerongkongnya. Waktu tu, pada awalnya si Lisa ingatkan apa yang diberitahu oleh ibunya adalah perkara yang main-main ataupun perkara yang tidak serius. Mana mungkin ada ayam yang makan kain? Dan untuk memastikan perkara itu, si ibu menunjukkan ke arah ayam yang dimaksudkan. Si ayah pun pergi ke arah ayam tu, yang ayam tu tak ke mana-mana walaupun ditangkap, dan mereka bawa ayam tu ke kawasan depan tempat letak kereta. Memang betul di mulut ayam tu ada kain. Si ayah tarik perlahan-lahan kain tu. Semakin ditarik semakin panjang dan kain tu tidak menemui penghujungnya. Waktu tu mereka bertiga yang ada di kawasan itu rasa terkejut. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan sihir. Dan selepas semua kain tu berjaya dibawa keluar daripada mulut ayam, kain tu sebenarnya adalah satu kain yang cukup panjang. Kalau diukurkan, dia melebihi daripada 10 meter panjangnya. Bagaimana kain tu boleh ada dekat dalam mulut ayam? Selepas kain tu ditarik keluar, ayam tu tiba-tiba mengelupur dan mati. Dan mereka bertiga memang terkejut macam mana benda ni boleh terjadi. Tetapi ada satu benda yang cukup menakutkan selepas si ibu bermimpi ada benda datang yang cuba menyentuh perutnya. Iaitu sejak daripada itu, mengikut kata ibunya, si ayah mula jijik dengan si ibu. Tidak ada peluk-peluk sayang sewaktu nak tidur. Tidak ada kata-kata indah sebelum nak tidur. Semuanya kata-kata herdik dan maki. Dan si ayah akan menuduh si ibu dengan perbuatan jalang. Perempuan jalang memang tak layak nak duduk sebelah aku. Itulah perkataan yang menjadi zikir si ayah, menyebabkan si ibu yakin apa yang hadir dalam mimpinya pada malam tu adalah satu bentuk sihir yang mana orang kata sebagai sihir pemisah. Selepas si ayah sedar dengan apa yang berlaku, pada hari yang berikutnya mereka sekeluarga pergi ke rumah kawan si ayah untuk mengubati apa yang mereka alami. Yang mereka percaya mereka semua telah disihir. Tapi yang peliknya, mengikut kata Lisa, dia sekeluarga tak jumpa rumah kawan si ayah yang datang untuk berubat. Puaslah si ayah ni merayau-rayau di kawasan taman perumahan tersebut mencarikan rumah tempat mana mereka nak mengubat. Tapi mereka berpusing-pusing tempat yang sama sehingga kan si ayah menelpon orang tu, kawannya, dan memberitahu masalah mereka tak berjumpai rumah sempang pun tak jumpa. Dan selepas beberapa ketika, ustaz tu bagi tahu mereka semua sebenarnya telah dikaburi dengan satu sihir. Dan dinasihatkan sewaktu dalam perjalanan minta si ayah azankan. Selepas 3 kali azan, akhirnya mereka berjumpa dengan rumah tempat nak berubat. Bila sampai dekat dalam rumah, si ibu yang pada waktu sebelumnya rasa sesak napas, rasa takut, rasa sedih, rasa nak menangis, rasa seperti nyawa nak terpisah dari badan. Sepanjang perjalanan, bila sampai dekat perkarangan rumah ustaz, semua sakit-sakitnya hilang. Memang sangat pelik. Dan si ibu terus menjalani upacara. Ini bukan upacara, lebih kepada ruqyah lah untuk membuang sihir. Mengikut kata ustaz, pada hari itu proses untuk membuang sihir tak dapat nak dijalankan sehingga habis kerana mereka tidak membawa barang yang dipesan, iaitu air kelapa sebagai penawar kepada sihir.
Dan si ustaz berjanji proses mengubati akan diteruskan di rumah mereka, iaitu di rumah ayah dengan ibu, rumah Lisa. Dan seperti biasa, selepas habis mereka berubat, mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah pada malam tu si ibu sekali lagi diganggu. Tapi gangguan kali ini memang cukup menakutkan. Mengikut kata si ibu, dia rasa sesak nafas seolah-olah macam ada orang yang mencekik dia. Sakitnya berada di antara leher ni, seperti ada orang cekik. Dan benda tu akan hilang bila si ayah pasang ayat-ayat ruqyah dengan CD yang mereka beli. Pada waktu tu kan memang zaman CD kan, belum ada lagi handset yang boleh pasang ayat ruqyah. Jadi pada sepanjang malam tu si ibu memasang ayat ruqyah, barulah dia boleh lena tidur. Dan mujur esoknya adalah hari Sabtu. Mereka semua menunggu kedatangan ustaz. Ustaz datang dengan membawa air kelapa dan meneruskan upacara untuk membatalkan sihir. Dan selepas upacara dibuat, mereka telah diberitahu keluarga ini telah disihirkan dengan sihir pemisah. Ada dua yang datang mengacau keluarga ini. Yang pertama ialah si hari raya yang ada dalam rumah untuk mengucar-ngacirkan si ibu, memberi perasaan takut kepada si ibu. Yang kedua adalah wanita berbaju putih yang datang untuk membuatkan si ibu rasa busuk, rasa tak menarik bila dipandang oleh ayah. Jadi selepas upacara membatalkan sihir, sejak daripada tu keluarga mereka hidup aman damai. Ayahnya didatangi sekali lagi dengan lelaki yang mengugutnya, dan kali ini diugutnya sekali lagi dengan akan menghantar sihir yang lebih kuat. Tetapi si ayah mengambil tindakan segera dengan memagar rumah. Rupanya selama ni rumah mereka tidak dipagar. Mungkin itu adalah penyebab mereka senang untuk disantau ataupun disihirkan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ni abang cerita agak slow sikit sebab ceritanya panjang, banyak benda abang nak ingat. Jadi cerita akan datang nanti abang akan lajukan semula ceritanya biar kita rasa macam boleh merasai perasaan tu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Besok abang akan sampaikan cerita tentang urut mengurut pula. Satu cerita yang cukup abang rasa macam wow, menarik. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.